Terima kasih. Perdana Ketua, seperti juga di negara lain, Malaysia sedang bangkit semula selepas krisis pandemik COVID-19. Bersyukurlah kerana kepimpinan terdahulu di bawah Perikatan Nasional telah mempersiapkan landasan pemulihan ekonomi yang tepat sehingga memungkinkan negara berada pada kedudukan hari ini. Makanya, mewakili keluarga besar Ahli Parlimen Perikatan Nasional, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Tambun, yang telah membentangkan Belanjawan 2025, pembentangan Belanjawan ketiga sejak beliau mentadbir negara ini. Belanjawan tahunan merupakan bingkisan penting dalam menentukan hala tuju ekonomi serta pentadbiran negara. Ia wajib dirancang secara berhemah dan bertanggungjawab dan berpandangan jauh dengan mengambil kira segenap senario ekonomi, sama ada tempatan maupun dunia, demi memanfaatkan rakyat dan negara tanpa meminggirkan mana-mana pihak. Di pihak Perikatan Nasional, kami meneliti dengan penuh cermat serta teliti setiap aspek dalam Belanjawan 2025 ini yang berjumlah RM421 bilion, di mana RM335 bilion diperuntukkan sebagai belanja mengurus, manakala 86 bilion lagi sebagai belanja pembangunan. Kita sedar bahawa terdapat unjuran hampir 40 bilion secara usahamama awam swasta melalui GLIC menjadikan keseluruhan pelaburan awam untuk pembangunan bernilai RM120 bilion. Mengambil kira pertumbuhan ekonomi tahun hadapan yang dianggarkan sekitar 4.5 hingga 5.5% ini, ia sesuatu yang positif. Tetapi meskipun menjangkakan hasil lebih tinggi, kerajaan sebenarnya perlu membelanjakan melebihi 80% daripada hasil untuk membiayai perbelanjaan operasi. Kita sedar, atau mungkin lebih daripada 80, 90% kemungkinan besar. Selain itu, kerajaan juga tidak berbelanja untuk masa depan yang mencukupi. Perbelanjaan pembangunan tetap sama pada kadar 86 bilion, sama seperti 2024 atau ketimbang 2024. Sebaliknya, kerajaan banyak berbelanja untuk hutang di mana lebih banyak wang diperuntukkan untuk membayar faedah, iaitu berjumlah 55 bilion ringgit berbanding subsidi dan bantuan sosial bernilai 53 bilion ringgit. Ini bermakna lebih banyak wang diperuntukkan untuk membayar hutang berbanding subsidi dan bantuan sosial kepada rakyat. Realitinya, Tuan-Tuan, hutang negara tertinggi dalam sejarah iaitu 1.17 trilion ringgit pada tahun lepas, meningkat 92.9 bilion atau 8.6% berbanding dengan 1.08 bilion ringgit pada 2022. Ketimbang 2022. Saya tak reti bahasa itu. Bermakna kadar hutang negara berbanding KDNK sudah mencapai 64.3% pada tahun 2023 berbanding hanya 60.2% pada tahun 2022. Kedudukan liabiliti persekutuan pada akhir 2023 juga
menunjukkan peningkatan dengan nisbah liability persekutuan kepada KDAK pada kadar 81.8% berbanding 70% pada tahun 2022. Segala fakta ini terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara bilangan 3/2024 yang boleh dibaca oleh semua termasuk menteri. Bermakna selama Yang Amat Berhormat Tambun memimpin kerajaan ini, hutang negara sudah bertambah hampir 200 bilion dalam tempoh 2 tahun. Hampir kira-kira 90 bilion setahun. Walaupun Malaysia bukan lagi berada dalam krisis kesihatan seperti waktu COVID dahulu. Ya. Yang Berhormat Tambun. Ya. Yang Berhormat Tambun pula ada. Yang Berhormat Larut. Barat dengan Tambun terus. Saya ingat tadi di Hulu tengah dulu. Okey, Hulu. Silakan Hulu. Ya, apa dia? Terima kasih Larut. Ketimbang-ketimbang ni saya cek dalam Kamus Dewan, tak ada petang ketimbang. Saya baca dalam internet, dalam WhatsApp, ketimbang tu kencing, tipu dan sembang. Apa pandangan Larut? Tuan Ketua, saya tak nak masuk campur bab ni. Silakan Putrajaya.